Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran sains rumah tangga tingkatan 5. Kita masih lagi dalam bab 2, iaitu sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Okey, pada bab 2 ini kita akan fokus kepada subtopik 2.2 iaitu amalan kebersihan diri di tempat kerja. Kebersihan diri merupakan perkara yang amat penting sekali terutamanya dalam bidang perkhidmatan makanan. Penampilan diri pengendali makanan secara tidak langsung menggambarkan tahap keselamatan makanan yang dimasak ataupun dihidangkan. Okey, pengendali makanan ini perlulah menjaga kebersihan diri untuk mengelakkan makanan yang dimasak atau dihidangkan daripada tercemar. Okey, di sini telah saya senaraikan kepentingan menjaga kebersihan diri. Okey, siapa yang perlu jaga kebersihan diri semasa memasak dan juga menghidang? Okey, yang perlu menjaga kebersihan diri semasa memasak atau menghidang adalah pengendali makanan. Okey, apa kepentingannya? Kepentingan yang pertama adalah meningkatkan keyakinan diri pekerja. Okey, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan syarikat. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Dan yang keempat adalah mencegah pelbagai jenis penyakit akibat daripada pencemaran makanan. Contohnya, cerit-berit. Okey, ini adalah panduan berpakaian pengendali makanan iaitu CHEP. Awak tengok mana yang boleh, mana yang tak boleh. Okey, sebagai pengendali makanan, seharusnya awak memakai pakaian yang kemas dan juga bersih. Okey, seperti yang awak tahu, menjaga kebersihan diri ini amat penting bagi individu yang terlibat dalam penyediaan makanan. Kenapa? Kerana kebersihan diri saling berkait dengan kebersihan makanan yang hendak disajikan. Okey, kebersihan makanan akan tercapai apabila pekerja, bahan dan alatan yang digunakan terjamin kebersihannya. Okey, kebersihan diri ini meliputi keseluruhan proses penyediaan makanan iaitu penyediaan bahan mentah sehinggalah peringkat pencucian dan juga pembuangan sisa makanan. Kebersihan diri merangkumi kebersihan fizikal pengendali makanan termasuklah rambut, muka, gigi, kulit, kuku dan juga cara pemakaian. Okey, cara awak membersihkan tangan dan juga merawat luka kecil turut diambil kira dalam aspek kebersihan diri. Okey, kita lihat aspek yang pertama iaitu muka. Okey, wajah yang segar dan bersih bukan sahaja meyakinkan pelanggan tetapi turut menambahkan keyakinan diri pengendali makanan. Okey, awak kena pastikan muka awak dicuci setiap hari. Bagi pengendali makanan lelaki yang mempunyai misai atau janggut, perlulah dijaga dengan rapi. Okey, kemudian awak tidak boleh menyentuh kulit muka terutamanya di kawasan yang berjerawat ketika awak mengendalikan makanan. Okey, aspek yang kedua adalah rambut. Pengendali makanan lelaki terutamanya perlulah berambut pendek. Manakala pengendali makanan perempuan bolehlah mengikat rambut dengan kemas dan memakai penutup kepala. Okey, pastikan rambut bersih, diikat dan ditutup semasa awak mengendalikan makanan. Okey, kemudian tidak menyikat rambut semasa mengendalikan makanan. Okey, kenapa tak boleh sikat rambut? Kerana apabila awak sikat rambut, awak tak nampak rambut awak itu gugur. Tiba-tiba dapat komplain daripada customer, okey, dalam makanan ada rambut. Okey, dan awak tidak boleh menyentuh rambut semasa awak mengendalikan makanan. Okey, aspek yang ketiga adalah gigi dan mulut. Okey, awak perlu menjaga gigi dengan sempurna agar dapat mengelakkan kerosakan gigi dan masalah mulut berbau. Okey, jadi awak perlu pastikan awak menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Okey, ketika awak mengendalikan makanan, pastikan awak tidak mencokil gigi dan tidak menyentuh bahagian mulut semasa mengendalikan makanan. Okey, aspek yang keempat adalah tangan. Tangan ini adalah anggota badan yang kerap bersentuh dengan makanan. Tangan dan kuku terdedah kepada kuman terutamanya selepas awak pergi ke tandas, menyentuh muka, mengendalikan bahan mentah dan juga membuang sampah sarap selepas membersihkan ruang kerja. Okey, jadi awak kena pastikan tangan awak itu dibersihkan dengan sempurna. Kuku dipotong pendek, kemudian awak kena gunakan berus kuku untuk menghilangkan
kekotoran. Dan awak digalakkan tidak memakai barang kemas dan perhiasan diri seperti cincin, jam tangan dan gelang ketika awak mengendalikan makanan. Okey, aspek yang kelima adalah kulit. Kulit ni meliputi kesemua bahagian pada tubuh. Okey. Pastikan awak mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan sempurna menggunakan air bersih dan juga sabun. Kemudian lepas awak mandi, keringkan badan awak dengan sempurna bagi mengelakkan penyebaran bakteria. Dan awak tidak menyentuh mana-mana bahagian kulit semasa awak mengendalikan makanan. Okey, aspek seterusnya ialah pakaian. Okey. Pakaian pengendali makanan mestilah sesuai, okey, tidak mencolok mata dan selesa dipakai serta mestilah sentiasa bersih. Pastikan pakaian awak itu boleh dijadikan pelindung seperti apron. Okey, perlulah sesuai, longgar dan diperbuat daripada fabrik yang boleh menyerap peluh. Contohnya ialah fabrik kapas. Okey, aspek seterusnya adalah rawatan luka. Sekiranya semasa awak mengendalikan makanan, awak luka, awak bolehlah merawat luka awak dengan langkah-langkah berikut. Okey, yang pertama, bersihkan bahagian luka dengan larutan antiseptik. Sekiranya luka tersebut terdapat kekotoran, awak lalukan air perlahan-lahan di sekeliling luka untuk menghentikan pengaliran darah. Okey, kemudian awak keringkan kulit sekitar bahagian luka dengan menggunakan kapas. Okey, seterusnya awak tutup luka awak itu dengan menggunakan kapas yang telah disteril dan diikat dengan kuat untuk menghentikan pengaliran darah. Okey, kemudian barulah awak balut luka awak dengan kain pembalut. Okey, tambah kapas pada luka tersebut sekiranya darah masih lagi mengalir. Okey, tapi bila awak dah buat langkah-langkah 1 hingga 5 ini, darah masih lagi mengalir, awak perlu dapatkan rawatan perubatan daripada doktor dengan kadar segera. Okey, dan aspek yang terakhir adalah kesihatan. Kesihatan pengendali makanan perlu dititik beratkan. Okey, penyakit seperti batuk dan selesema mudah tersebar melalui udara. Okey, risiko untuk pelanggan dijangkiti penyakit yang sama juga adalah tinggi sekiranya virus tersebar kepada makanan. Okey, jadi awak kena pastikan tidak mengendali makanan sekiranya awak menghidap penyakit berjangkit. Kemudian awak perlu dapatkan rehat yang secukupnya. Amalkan diet pemakanan yang sihat ketika awak sakit dan pastikan awak tidak stres serta mengambil suntikan typhoid sekiranya awak adalah pengendali makanan. Okey, ini adalah 7 cara membersihkan tangan dengan betul. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, awak perlu basuh tangan dengan menggunakan sabun atau cecair pencuci tangan. Okey, yang kedua, awak perlu gosok tapak tangan awak. Yang ketiga, awak perlu gosok setiap jari dan juga celah jari. Okey, yang keempat, gosok kuku di tapak tangan. Yang kelima, gosok belakang tangan dan celah jari. Yang keenam, awak perlu basuh tangan awak dengan air bersih secukupnya dan kemudian awak perlu keringkan tangan awak dengan kain bersih ataupun tisu. Pengendali makanan dinasihatkan untuk memakai pakaian yang kemas, sesuai, bersih, memakai kasut bertutup di bahagian atas dan juga penutup kepala. Awak kena ingat pemilihan jenis pakaian yang sesuai dapat mengelakkan risiko kecederaan. Okey, pemilihan jenis pakaian, kasut dan penutup kepala ini penting kerana ia dapat memastikan keselesaan pergerakan. Okey, yang kedua, dia menjamin keselamatan. Yang ketiga, dia mencegah pencemaran makanan berlaku. Dan yang keempat, ia mempamerkan penampilan diri yang menarik. Siapa? Okey, untuk pengendali makanan. Reka bentuk pakaian yang sesuai dan selamat mengikut bidang kerja adalah perlu untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Dan ia juga memberikan keselesaan kepada pekerja. Okey, ini adalah reka bentuk pakaian bagi chef. Kita lihat satu persatu. Topi chef. Okey, topi chef ini berbentuk seperti tabung. Ketinggian topi menunjukkan posisi seseorang chef. Okey, kalau chef itu pangkatnya tinggi, makanya topi dia pun tinggi. Okey, di atas topi itu terdapat lubang. Tujuannya adalah untuk pengaliran udara. Okey,
Chef perlu pakai topi. Kenapa? Untuk mengelakkan rambut masuk ke dalam makanan dan juga menyerap peluh di dahi. Okey, baju chef. Pastikan baju chef berlengan panjang dan juga berwarna putih. Kenapa perlu putih? Sebab putih ini melambangkan kebersihan. Okey, baju chef ini perlulah diperbuat daripada fabrik kapas. Tujuannya adalah untuk menyerap peluh. Okey. Baju chef ini mempunyai lapisan yang tebal di bahagian dada. Tujuannya adalah untuk melindungi dada daripada panas api. Okay, rekaan butang berganda memudahkan pembukaan pakaian sekiranya berlaku kemalangan ataupun kecederaan. Okay, serta ia memudahkan chef itu untuk menukar dan menutup bahagian hadapan yang terkena kotoran. Okey, seluar panjang. Seluar panjang ini mestilah diperbuat daripada fabrik kapas yang tebal. Okey, tujuannya adalah untuk menyerap peluh. Dan seluar panjang ini mestilah berwarna gelap supaya tidak kelihatan kotor. Okey, skarf leher. Skarf leher ini diperbuat daripada fabrik kapas. Okey, dia dipakai untuk menyerap peluh agar peluh tidak menitis ke dalam makanan. Okey, apron pula. Apron ini sama juga dengan skarf leher, baju dan juga seluar. Dia mesti diperbuat daripada fabrik kapas yang tebal. Tujuannya sama juga untuk menyerap peluh. Okey, apron perlulah berwarna gelap supaya tidak kelihatan kotor. Okey, dan yang terakhir adalah kasut keselamatan. Tapak kasut ini perlulah diperbuat daripada getah dan tebal untuk mengelakkan daripada tergelincir. Okey. Kemudian bahagian atas dilindungi besi yang dilapik dengan kulit untuk melindungi kaki jika benda berat jatuh ke atas kaki. Okey, ini pula adalah reka bentuk pakaian bagi seorang pramusaji. Okey, kita lihat satu persatu. Kemeja. Okey, kemeja ini perlulah diperbuat daripada fabrik kapas, berlengan panjang, mempunyai curve di hujung lengan dan juga berwarna putih. Okey, kenapa putih? Sama macam chef tadi dia melambangkan kebersihan. Okey, rompi. Rompi ini butangnya mestilah berada di hadapan. Okey, tujuannya adalah untuk mudah ditanggalkan jika berlaku kecederaan ataupun kemalangan. Dan rompi ini mestilah berwarna gelap. Okey, seluar sama juga dengan kemeja, perlulah diperbuat daripada fabrik kapas yang menyerap peluh. Okey, mestilah berwarna gelap dan pastikan seluar itu labuh daripada paras buku lali. Okey, dan akhir sekali kasut. Kasut mestilah berwarna hitam dan juga bertumit. Barulah ada gaya pramusaji yang terbaik. Okey, dan akhir sekali ini adalah penampilan diri mengikut bidang kerja. Okey, penampilan diri yang bersih, kemas dan sesuai dengan bidang kerja secara tidak langsung dapat membantu dalam melaksanakan tugas dengan efisien. Okey, jelas anak-anak pada subtopik 2.2 ini. Sekiranya awak ada persoalan, boleh direct message dengan saya. Okey. Setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk subtopik 2.2 iaitu amalan kebersihan diri di tempat kerja. Kita jumpa pada minggu hadapan dalam subtopik 2.3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.